Kelayakan ada, pengalaman banyak, tapi tak naik-naik pangkat. Kenapa ya? Selalu jumpa tak orang yang kita tahu berkelayakan dari segi akademik, banyak pengalaman dan mahir buat kerja dia, tapi bila sampai masa nak naik pangkat, orang lain tak ada pengalaman yang dapat naik pangkat. Selalu tengok kan? Nampak macam tak ada kan? Nak tahu kenapa? Ada tak di antara kita sini ada pengalaman macam tu? Yang bos dia yang dapat naik pangkat actually lagi kurang berpengalaman dan kurang pengetahuan daripada dia. So, share your experience dalam komen. We'll be happy to hear from you. Ini kerana dalam dunia pekerjaan, kriteria kenaikan pangkat bukan berdasarkan kelayakan akademik, bukan juga berdasarkan pengalaman, tetapi berdasarkan nilai pasaran kita di mata organisasi atau syarikat. Sebab tu, ada je orang yang kita kenal berpuluh-puluh tahun buat kerja yang sama di tahap yang sama, tak naik-naik juga. And this is true in all competitive environment. Maknanya, dalam semua dunia pekerjaan lah. Dan realitinya, semakin tinggi sesuatu pangkat tu dalam hierarki satu organisasi, semakin sikit jawatan yang available dan semakin banyak saingan yang ada. Yelah, jawatan CEO ada satu je kot dalam satu syarikat kan? Nak tahu tak apa maksud nilai pasaran kita dan apa yang perlu kita buat untuk menaikkan nilai pasaran kita dalam dunia pekerjaan? Basically, ada 3 tahap nilai pasaran kita dalam dunia pekerjaan. Tahap pertama ialah tahap implementation ataupun pelaksanaan. Bila kita diambil bekerja untuk sesuatu syarikat, satu organisasi, kita diambil untuk melaksanakan sesuatu tugas. Basically, menyelesaikan satu masalah. Tahap ini amat penting kerana tanpa orang ni, kerja itu tak jalan. Tetapi dari segi nilai pasarannya, nilai implementation atau pelaksanaan adalah tahap yang paling rendah. Ini sebab di tahap ini, level of kita punya impact dan influence tu rendah. Maknanya dia hanya berkisar sekitar tugas hakiki kita saja. Satu bahagian je. Apa yang diperlukan di tahap ini biasanya adalah kemahiran dan pengetahuan teknikal dan proses tugas tersebut. Tahap kedua ialah unification ataupun penyatuan. Di tahap ini biasanya tugas kita ialah menyatukan di antara people, proses dan projek, 3P. Dan bergantung kepada sesetengah jawatan, dia juga melibatkan P keempat iaitu policy. Tahap ini lebih penting kerana ia melibatkan bukan hanya satu bahagian. Dan basically lagi banyak bahagian yang terlibat, maknanya lebih ramai orang yang kita satukan, lebih ramai proses, lebih ramai projek yang terlibat, lebih tinggi nilai kita di pasaran. Di tahap ini, of course, kita punya impact dan influence tu lagi besar. So, apa yang diperlukan di tahap ini ialah kita kena ada pengetahuan dan kemahiran tentang end-to-end process, the people involved in and the projects involved. So, basically, lagi banyak penyatuan yang kita lakukan untuk all these 3Ps yang kadang-kadang melibatkan 4P tadi, lagi besar atau lagi tinggi nilai pasaran kita. Tahap ketiga ialah communication, or lebih tepat lagi ialah effective communication. The more we are able to communicate the value of our company and our services to the relevant stakeholders ataupun pihak-pihak yang berkenaan, lebih tinggi nilai pasaran kita di mata sesebuah organisasi. Sebab itu, kita selalu lihat kadang-kadang orang tu tak tahu sangat pun pasal technical proses yang terjadi, all the technical knowledge dalam tu, tetapi sebab dia punya komunikasi tu power, dia akan lebih cepat naik daripada kita. Dan realitinya, sama ada kita suka atau tidak, lagi tinggi pangkat atau hierarki kita dalam sesuatu syarikat, lagi kurang kepentingan technical knowledge yang diperlukan. Dan lebih penting kemahiran komunikasi berkesan seseorang. Kata Warren Buffett, hanya dengan meningkatkan kemahiran komunikasi kita, with everything else remain the same, kita akan dapat meningkatkan nilai pasaran kita at least 50%. Now kita tahu apa yang kita perlukan untuk meningkatkan nilai pasaran kita. But I want to hear from you. What's your experience? Bagi ada di antara kita yang ingin meningkatkan kemahiran komunikasi kita, basically effective communication at work and business, cek dalam komen kat bawah. Okay, so until the next video, Assalamualaikum. Bye.